Kita ke Kota Kinabalu, Sabah bersama Muhammad Dia Sahlan. Silakan Dia. Baik, terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kawalan keselamatan di kawasan perairan dan darat pantai timur Sabah akan terus dipertingkat bagi merancakan lagi sektor pelancongan negeri ini. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berkata kawalan keselamatan mampu memulihkan ekonomi negara dengan segera sekaligus memberi keyakinan kepada pelancong untuk datang ke Sabah. Bagaimanapun, Muhammad Sabu berkata persepsi keamanan perlu diperbetulkan agar menarik lebih ramai pelancong ke negeri ini, khususnya di pantai timur Sabah. Pada masa sama, usaha mempromosi keamanan negeri ini juga perlu diperhebat kerana ia mampu memperkembang ekonomi dengan lebih cepat. Yang pentingnya di Sabah ini soal persepsi keamanan. Apabila pelancong dah mulai datang dan dia balik cerita pada kawan-kawan yang lain, keadaan jadi pulih. Adalah sekali-sekala berlaku kidnap dan sebagainya, tapi sudah menurun begitu banyak sekali. Jadi pelancong mulai datang. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan konvensyen Parti Amanah Negara Negeri Sabah di Sandakan. Mengulas lanjut, Muhammad Sabu berkata selain rondaan laut, pengawasan turut dilakukan dengan negara jiran Indonesia, khususnya di kawasan sempadan darat di negeri ini. Sementara itu, katanya penambahan aset pertahanan di negeri ini adalah berdasarkan kemampuan dan perkembangan belanjawan yang disediakan kerajaan. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Sabah lahirkan pasukan kementerian yang proaktif dalam merealisasi matlabat mencapai petunjuk prestasi utama dalam pembangunan negara, khususnya dalam bidang perindustrian di Sabah. Menterinya Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata ini termasuk memperkukuh kerjasama erat kementerian dengan agensi-agensi di bawahnya menerusi pelaksanaan projek mengikut perancangan rapi pada masa akan datang. Beliau berucap merasmikan kejohanan bowling peringkat kementerian tahun 2018 di Kota Kinabalu. Datuk Madius yang juga timbalan Ketua Menteri berkata antara sasaran kementeriannya ialah sumbangan industri dalam meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK. Seterusnya menarik lebih ramai pelabur asing bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi negeri dan negara untuk jangka masa panjang. Sasaran kita secara jangka panjang ialah untuk mempertingkatkan lagi sumbangan industri terhadap keluaran negara kasar bagi Sabah atau GDP. Setakat ini sumbangan industri kepada GDP hanyalah 7.2%, yang lebih kurang nilainya 6 bilion ringgit. Ya, jadi kita mau tingkatkan dia kepada 35%. Beliau juga mahu anggota kementerian tersebut memperkasa sistem komunikasi pintar melalui laman sosial ke arah mencapai jaringan komunikasi luas. Ini katanya akan membantu mempromosi Sabah sebagai satu destinasi pelaburan mapan di samping menggalakkan usahawan memanfaatkan kemajuan teknologi maklumat dalam menyebarluas perusahaan mereka. Mahasiswa disaran mempertingkat potensi diri melalui program-program kemasyarakatan yang dilaksana di peringkat fakulti maupun universiti sebagai persediaan melangkah ke dunia pekerjaan pada masa hadapan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Iwan Benedik berkata penglibatan mahasiswa dalam program-program seumpama itu juga amatlah dituntut dalam era pembangunan masa kini kerana ia merupakan antara hasrat kerajaan untuk melahirkan belia berkualiti dan bersedia berkhidmat untuk rakyat. Katanya adalah menjadi kelebihan bagi mahasiswa yang mempunyai pengalaman luas, mudah berkomunikasi dengan rakyat dan berkeyakinan tinggi untuk bersaing mendapat tempat di alam pekerjaan nanti. Beliau berucap merasmikan penutupan program khidmat kerja sosial anjuran Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah UMS bertemakan mahasiswa berinovasi perintis belia komuniti di Kampung Tengkurus, Kota Belud. Teks ucapan beliau dibacakan setiausaha politiknya Charlie Lajimin. Datuk Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kadamaian menyambut baik program ini kerana dapat memberi pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat kampung akan kepentingan menuntut ilmu dalam kehidupan. Bagi mahasiswa pula, beliau berharap program ini menjadi pemangkin untuk memotivasikan diri masing-masing bagi membantu dalam pembangunan negara baik dari segi politik, sosial dan ekonomi sama ada di bandar maupun luar bandar. Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang program 3 hari ini termasuklah aktiviti gotong royong, sukaneka, ceramah kesihatan dan kenegaraan.
yang melibatkan kira-kira 800 penduduk kampung dan 50 orang pelajar Fakulti Psikologi dan Pendidikan UMS. Masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Gumgum perlu menyokong setiap kepimpinan masjid di kampung masing-masing demi pemantapan pengurusan masjid. Dalam masa sama, masyarakat juga perlu mengimarahkan setiap penganjuran majlis keagamaan yang dilaksana jawatankuasa masjid. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gumgum Arunar Sintaib berkata pelibatan masyarakat dalam program keagamaan amat penting agar usaha menyebar syiar Islam dapat dilaksana berterusan. Beliau berucap merasmikan sambutan Maulid Rasul 2018 peringkat Kampung Masjid Jamil Ulur Rahman, Kampung Jaya Bakti Beluran. Turut hadir setiausaha politik kepada Timbalan Ketua Menteri Ali Jainal Haji Oto. Terdahulu dalam ucapannya, Ali Jainal mengajak kepimpinan masjid melaksanakan aktiviti keagamaan dengan penuh integriti sejajar dengan sifat yang ditunjukkan Rasulullah dalam segala aspek kehidupan sepanjang menyebarkan syiar Islam. Kira-kira 200 masyarakat Islam di Kampung Jaya Bakti hadir mengimarahkan program tersebut. Penggunaan berbola lumpur merupakan antara pendekatan untuk menjernihkan, menetralkan dan menghilangkan bau kolam atau air yang kotor akibat pencemaran pembuangan sampah di merata-rata. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kapayan Jenny Lasimbang berkata inisiatif berbola lumpur yang mengandungi bakteria dan mikrobik yang berupaya merawat air yang kotor dan bau yang mungkin menjadi tarikan kepada nyamuk kebawaan penyakit denggi sekiranya tidak terkawal. Selain itu, pembersihan secara berkala oleh pihak penguatkuasa dengan kerjasama penduduk serta pihak berkaitan juga penting bagi memastikan parit dan longkang bersih dan bebas penyakit khususnya di kawasan Kapayan. Sehubungan itu, Jenny mengajak semua pihak untuk terlibat dalam pelbagai program kemasyarakatan dan program kebersihan bagi memupuk kesedaran orang ramai berkenaan kebersihan alam sekitar dengan lebih berkesan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Sukan Belia Dewan Undangan Negeri Dun Kapayan 2018 di Pinampang. Pelbagai acara dipertandingkan, antaranya bola sepak, tarik tali, pingpong, bola tampar dan bola keranjang. Objektif utama Karnival Sukan ini adalah untuk mendekati masyarakat belia dan beliawanis di samping menggalakkan gaya hidup sehat. Lebih 5,000 orang penduduk di kawasan Parlimen Kalabakan telah menyertai Parti Warisan Sabah Warisan. Wakil Rakyat Sebati Datuk Abdul Muiz Picho berkata penyertaan beramai-ramai penduduk di kawasan tersebut memperlihatkan keyakinan yang tinggi terhadap warisan yang menjadi peneraju kepimpinan negeri Sabah. Datuk Abdul Muiz berkata mereka akan menyerahkan borang keahlian kepada Presiden Parti Warisan Sabah yang juga Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Safi'i Haji Abdal pada 8 Disember ini. Saya amat beryakinan bahawa Parti Warisan ini mendapat sambutan yang kuat terutama kepada golongan-golongan yang muda yang ada di Sabah khususnya di kawasan Kalabakan ini. Beliau ditemui pemberita RTM selepas perjumpaan khas ketua-ketua cawangan baharu warisan di Tawau. Beberapa ahli baharu parti itu melahirkan keyakinan mereka terhadap Parti Warisan Sabah. Kerajaan hari ini adalah kerajaan Parti Warisan. Kita kena haruan dengan mereka, kena dasar kerajaan untuk kita laksanakan itu perlu bersama-sama dengan pemerintahan di peringkat-peringkat kampung ataupun di peringkat bahagian, itu penting. Mereka juga yakin kerajaan negeri di bawah kepimpinan Datuk Syafi'i akan memberikan komitmen sepenuhnya dalam membela nasib rakyat, seterusnya membawa pembangunan negeri yang mapan. Parti Amanah Negara Amanah Negeri Sabah mahu kerajaan memberi peluang kepada ahli-ahlinya menyumbang kepada pengurusan dan pentadbiran di jabatan dan agensi kerajaan persekutuan di Sabah. Pengurusinya Haris Alimuddin berkata Amanah Sabah tidak mahu hanya dilihat sebagai sebuah parti pada peringkat persekutuan, malah sebagai parti di peringkat negeri yang dapat menyertai pembuatan dasar dan polisi kerajaan negeri. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam konvensyen Parti Amanah Negara Negeri Sabah di Sandakan yang dirasmikan Presidennya Muhammad Sabu. Haris berkata sebagai sebuah parti komponen, Amanah tidak sewajarnya hanya berperanan sebagai pelengkap Pakatan Harapan. Sebaliknya mempunyai perwakilan pada peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Dun bagi mengangkat sekaligus menjuarai hati rakyat secara keseluruhannya.
Dalam konvensyen ini, Naib Pengerusi 2 Amanah Sabah yang juga aktivis Yunizam Yusof menerima anugerah khas Hero Rakyat atas sumbangan beliau membantu masyarakat di sekitar daerah Sandakan. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET terus menjadi pilihan para pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM meneruskan pengajian mereka. Di Politeknik Kota Kinabalu, lebih 700 pelajar baharu mula mendaftar semalam hingga 7 Disember depan bagi pengambilan sesi Disember 2018 untuk 17 program yang ditawarkan di peringkat diploma, pradiploma dan sijil. Pengarah Politeknik Kota Kinabalu Zainab Othman berkata jumlah itu dijangka meningkat sehingga tarikh pendaftaran dengan pelaksanaan permohonan kemasukan secara walk-in. Beliau ditemui media selepas meninjau sesi pendaftaran pelajar baharu dan sesi taklimat bersama ibu bapa pelajar di Politeknik Kota Kinabalu. Menurut Zainab, sambutan menggalakkan daripada pelajar memilih Politeknik membuktikan bidang TVET semakin diberi keutamaan, berdaya saing dan lebih menjamin peluang pekerjaan. Justru katanya Politeknik Kota Kinabalu juga akan terus mengenal pasti program yang bersesuaian dengan industri 4.0 dan sedang mengambil kira kehendak industri semasa. Kita nampak pelajar-pelajar memang semakin berminat untuk kursus-kursus yang berkaitan dengan kepada industri 4.0 yang tu, industri itu. Alhamdulillah kita nampak dalam bidang kejuruteraan tidak susut. Jadi pelajar-pelajar ni masih percaya Politeknik boleh memberikan kemahiran kepada mereka. Zainab berkata Politeknik Kota Kinabalu turut menawarkan program khas iaitu sijil kemahiran khas hotel dan catering bagi pelajar pekak dan bisu. Katanya ibu bapa perlu merebut peluang ini dengan menghantar anak-anak mereka menyambung pelajaran dan mendapatkan kemahiran tersebut. Rata-rata pelajar yang mengikuti program khas ini adalah pelajar lepasan SMK Dato' P. Tomo Jentin dan Kolej Vokasional Keningau. Pasukan DBKK Izing dari Sabah muncul johan dalam kejohanan Distinction Beaufort International Open 2018 Team Event DAT Championship yang berlangsung di Dewan Seri Panglima Haji Muhammad Adun Banir, Beaufort. Pasukan DBKK Izing ini menewaskan pasukan The Amazing KBT dari Brunei Darussalam seterusnya membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000, medal dan trofi Ketua Menteri. Pasukan tersebut turut diumumkan sebagai pasukan The Best Malaysian Team Achievement dan menerima hadiah wang tunai RM5,000. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Jimmy Wong Zifin yang mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal. Memang kami ada target untuk menang, tapi bukan senang sebab di dalam turnamen ini international dan kita ada penyertaan daripada negara Filipina dan juga negara Brunei. Kita datang ke sini dengan harapan lah untuk memenangi kejohanan ini. Cuma rezeki lebih memihak kepada pasukan dari Sabah dan kita pun berpuas hatilah di tempat kedua. Terdahulu dalam ucapan perasmian, Datuk Syafiee berkata penganjuran sukan bertaraf antarabangsa ini secara tidak langsung dapat mempromosi daerah Beaufort kepada pemain luar. Kejohanan julung kali ini disertai 75 pasukan tempatan serta luar negara termasuk dari negara Filipina dan Brunei Darussalam dengan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM43,000. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan Nurul.